اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 4, baris yang ke-14 daripada bawah. Muka surat 4, baris yang ke-14 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan erti wajib pada syarak itu, erti wajib pada syarak itu barang yang diberi pahala atas mengerjakan dia, yakni kerana mengerjakan dia, mengerjakan barang, dan dijanjikan dan diseksa atau kepada kata diberi pahala. Erti wajib syarak ni barang yang diseksa, yakni yang dijanji seksa. Seksa ni jikalau tidak diampuni di hari akhirat, diseksa, yakni dijanji seksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas meninggalkan dia, yakni kerana meninggalkan dia, meninggalkan barang. Mana contoh wajib pada syarak, mana contoh barang yang diberi pahala atas mengerjakan dia dan diseksa atas meninggalkan dia? Contohnya seperti mengetahui dengan ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengetahui dengan ada Allah Subhanahu wa ta'ala ni adalah contoh wajib pada syarak. Maka diberi pahala atas mengetahui itu. Diberi pahala atas mengetahui itu, mengetahui dengan ada Allah, dan diseksa atas ketiadaannya, ketiadaan mengetahui Allah. Makrifah akan Allah, mengenal akan Allah, mengetahui akan Allah, diberi pahala. Bahkan itulah sebesar-besar pahala. Sebesar-besar pahala adalah pahala makrifah. Sebesar-besar pahala adalah pahala akidah. Dan diseksa atas ketiadaannya, diseksa bukan kekal neraka selama-lamanya di dalam seksaan, sebab tanpa mengetahui dengan ada Allah, kafir lagi, imannya tidak sah lagi, walaupun pada zahirnya ianya adalah orang Islam. Walaupun pada zahirnya ianya adalah orang Islam. Sama ada Islam tu Islam yang dipusakai, Islam macam kita ni tabaan li abawai, Islam kita ni warisi daripada ibu bapa, ataupun Islam tu dengan mengucap dua kalimah syahadah, orang yang asalnya bukan Islam. Maknanya zahirnya Islam tetapi makrifahnya tidak ada, mengetahui ada Allahnya tidak ada, maka di sisi Allah masih lagi dihukumkan kafir, seksaan akhirah selama-lamanya. Apa ada ni? Tapi contoh di sini mengetahui dengan ada Allah, dengan bahawa berpegang di hati dengan ada Allah, clear lah. Maknanya dia mak ayah Islam,
Tapi anak tak pegang langsung di akidah Allah Ta'ala ada tu, tak tahulah ada ke biasa tu. Mengucap dua kalimah syahadah, takkan dia tidak berpegang Allah ada. Tapi ni contoh. Mengenal Allah ni bukan setakat berpegang Allah ada. Jadi banyak lagi lah pegangan-pegangan yang terkandung di dalam usul akidah, asas akidah. Hak ni kena mengetahui serta berpegang. Tanpa hak ni imannya tidak sah. Kafir kekal neraka selama-lamanya. Walaupun tadi hukum zahirnya orang Islam, walaupun zahirnya sembahyang puasa di Mekah sekalipun. Kita kena faham molek hak pembicaraan sebelum ni dalam kitab Faridatul Faraid. Islamnya mana, imannya mana, ihsannya mana. Islam, iman tidak berlaziman. Kemudian orang Islam yang beriman nak sempurna, dia kena rangkum dengan ihsan. Ihsan ni melakukan amal ibadah, mengerjakan segala suruhan zahir dan batin, meninggalkan segala larangan zahir dan batin. Itu ihsan, akan mensempurnakan Islam dan iman. Tetapi nak sah ihsan, ingat baik tu, kalau kita kata ihsan kok semayang, puasa, mengaji Quran, berzikir apa semua tu, nak sah ihsan, nak sah kita buat ibadah, syaratnya adalah Islam dan iman. Makna tanpa iman, contohnya semayang, puasa tidak sah. Bahkan tanpa iman kekal neraka selama-lamanya, walaupun semayang puasa tak tinggal sekalipun. Ini hak bicara hak berkaitan dengan iman. Ini kewajipan syarak hak paling besar, dan inilah kewajipan syarak hak mula-mula sekali untuk memastikan bahawa sah keenam rukun iman kita di akidah. Ada ni. Sebab itu semua terkandung di bawah mengenal Allah, mengenal Rasul. Kalau kita bicara terdahulu, bila kita mengenal Allah, mengenal Rasul, kita akan beriman dengan sekalian perkara yang dibawa datang oleh Rasul. Terkandung di bawah mengenal Allah, mengenal Rasul. Mengenal Allah, mengenal Rasul ni lah terkandung di bawah pengertian dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Walaupun rekah je tu mengenal Allah, kemudian mengenal Rasul yang bawa kita kepada mengenal Allah. Bila kita mengenal Rasul yang bawa kita kepada mengenal Allah, kita akan beriman dengan sekalian perkara yang Rasul bawa datang, dengan malaikahnya, dengan kitabnya, dengan hari akhirahnya, dengan qada dan qadarnya. Kita beriman belaka. Sebab apa? Sebab itu semua perkara yang dibawa datang oleh Rasul, yang kita mengenal Rasul, yang mana Rasul yang bawa kita kepada mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hak permulaan, kewajipan yang paling besar, kewajipan hak permulaan. Kemudian dalam kitab Faridatul Faraid ni didatangkan pengertian wajib pada syarak. Kemudian di hadapan tu pengertian wajib pada akal. Sebab nak menghuraikan hak ta'rif ma'rifatullah, mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadi permulaan agama. Mengenal akan Allah menjadi permulaan agama. Di situ ada menyebut berkaitan dengan wajib pada syarak, dan ada menyebut berkaitan dengan wajib pada akal. Wajib pada syarak mengenal akan Allah. Apa makna mengenal akan Allah yang menjadi wajib pada syarak? Permulaan agama tu adalah mengenal akan sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Tu sifat yang wajib itu wajib pada akal. Jadi dalam cerita berkaitan dengan permulaan agama, permulaan yang wajib pada syarak, ni wajib pada permulaan, wajib pada syarak mengenal Allah
dengan bahu mengenal akan sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Wajib pada akal. Dimulai dengan sebut permulaan yang wajib pada syarak, disebut wajib pada syarak. Nak hurah. Apa makna wajib pada syarak? Apa makna wajib pada akal? Dia kadang-kadang kita ni sampai peringkat seolah-olah, tapi sebenarnya tak pun. Jadi seolah-olah kita ni sebut wajib pada syarak, semayang, puasa. Jadi nampak tu je. Sebut kata wajib pada syarak, semayang. Betul lah. Itu wajib pada syarak. Puasa, betul lah. Itu wajib pada syarak. Ni beriman. Wajib juga dia tu. Dan memang kita beriman kan? Kita beriman. Tapi tidak perasan. Hak tu hak kewajipan hak mula-mula. Tapi bukan tidak beriman. Ada ni. Sebab hak kewajipan tu duduk sini sama-sama dah. Hak nampaknya, hak jelas ni. Semayang, puasa, hak tu hak nampak. Hak tu hak wajib pada syarak. Jadi hak asal ni, hak permulaan, hak memang ada sok modah ni. Jadi dia tak perasan, hak tu wajib. Tapi dia tak menafikan wajib, cuma macam tak perasan. Pahala besar. Pahala lah kalau wajib pada syarak. Bukan pahala. Pahala yang paling besar sekali. Orang kita faham semayang pahala-paling besar. Semayang pahala paling besar ibadat zahir. Semayang ke, puasa ke, zakat ke, haji ke, semayang nombor satu. Kalau kata amal sunat, apa amal sunat, semayang sunat nombor satu. Apa kewajipan, kefarduan, semayang fardu nombor satu. Jadi nombor satu tu dia lupa hak ni, hak iman, hak akidah ni. Dia lupa hak ni. Sebab apa? Sebab sebut nombor satu semayang zahir. Hak tu betul lah nombor satu. Pahala paling besar semayang tak ada dah. Tapi kalau kepada campur dengan iman lah nombor satu tak ada dah. Tak ada paling besar melainkan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hak tu paling besar. Tapi duduk sini sok modah. Jadi tak perasan ke itulah kewajipan yang paling besar, itu kewajipan yang pertama. Sebab apa? Pada sini dah. Yelah macam kita tak perasan sebenarnya. Kita suruh anak kita semayang tu kemudian. Sebelum tu kita royak ada anak kita tu Allah Ta'ala Tuhan kita, Allah Ta'ala ada, Allah Ta'ala esa, Allah Ta'ala kuasa, Allah Ta'ala mengetahui. Tak ajar anak kita seumpama tu. Ajar awal-awal lagi tu. Semayang tu kemudian dah baru kita suruh semayangnya. Betul lah, gitulah. Sebab apa? Itu hak mula-mula nak kena ajar. Mengenal Allah dulu. Tapi yang kita nampaknya ingat baik, umur 7 tahun kena suruh semayang dah tu. Lepas tu suruh ajar kenal Tuhan. Bila sebut kata ajar kenal Tuhan, dia jadi macam dah kena ajar je kenal Tuhan. Dah tak ajin ke ajar? Kenal Allah yang kuasa, yang mengetahui, yang melihat, yang mendengar. Memang sebut semua, ajar semua. Tu dia yang pertama. Kenapa? Hak yang kita pun nombor satu dah sedar. Yang sebenarnya kita ajar anak kita mengenal Allah nombor satu, kita tak sedar. Kita sedarnya di semayang juga, kita ingat. Budak-budak kita ajar dah kan, malaikat duk catat tu kanan kiri tu. Lepas mati malaikat duk soal dalam kubur. Lepas kiamat akan dibangkitkan semula. Ada syurga, ada neraka. Buat jahat kena bakar dalam api neraka. Ni sebelum daripada kita ajar semayang lagi. Kenalah gitu. Cuma kita tak macam tak perasan. Tak perasan. Cuma bukan setakat tu nak ajar anak kita tu. Bukan ajar setakat Tuhan kuasa, Tuhan mendengar je tu. Kena pastikan kita mantapkan terutama sekali bab qada dan qadar. Ni sebelum semayang lagi, ni sebelum semayang. Hak mula-mula nak ceritanya, hak kewajipan kalau kita sebut atas kita mengenal Allah, atas mukallaf. Atas mukallaf. Mukallaf ni orang yang baligh serta berakal, itu mukallaf. Jadi kewajipan yang pertama atas mukallaf mengenal Allah atas kita. Dan juga kewajipan yang pertama yang kita nak kena ajar pada anak kita adalah mengenal Allah. Sama juga.
Ada ni. Sebab sekarang ni atas diri kita, orang mukallaf, kewajipan permulaannya mengenal Allah. Dan kita sebagai mukallaf ni ada kewajipan ajar anak-anak. Ajar apa? Yang pertama jugalah mengenal Allah dah juganya kita wajib kena ajar. Kewajipan atas kita yang mukallaf, ibu dan bapa, ajar pada anak. Faham tak ni? Ni hak pertama-tama. Kewajipan pertama, kewajipan hak paling besar sekali. Hak masalah kata kita daripada budak lagi anak kita ajar bab Tuhan Allah Ta'ala ada apa semua itu sebahagian. Tapi tadilah kena kemah molek bab qada dan qadar, satu daripada 6 rukun iman. Di sinilah di sini terpesong qada qadar ni ada yang ijma' ulama kafir imannya tidak sah kekal ke selama-lamanya. Walaupun rukun iman yang lain ada, malaikat ada, kita ada, beriman dengan hari akhirah ada, tapi ni rukun nak sah iman kena lengkap ke 6 rukun. Tak ada satu, tak ada lah. Macam kata rukun semayang 13 lah, 12 ada, satu je kurang, tak sah lah semayang. Itu rukun. Ini rukun iman, 6 perkara. Pastikan ke 6 terutama sekali qada dan qadar kena ajar molek. Kemudian hak bab qada qadar ni, bab pegangan kita iman ni, hak tu saya pergi pula kepada persoalan hak minggu lepasnya, hak makrifah yang kita bicara, makrifah permulaan agama dipanggil makrifah ammah. Ada pun satu lagi makrifah khasah, makrifah aulia, makrifah para sahabah radhiyallahu anhum. Itu tauhid wahdatul af'al tu, tauhid aulia. Kita duk ngaji ilmu tauhid ni nak mengesakan Allah pada zat, mengesakan Allah pada sifat, mengesakan Allah pada perbuatan, itu i'tiqadiyun, pegangan. Ni kita kena amati molek lah. Kita orang nak ngaji kena amati molek. Kemudian kita yang nak atur pengajian pun kena perhati molek. Kita nak mengaji, nak pergi dengar. Kita nak pergi dengar ni ada tempat-tempat dia. Contohnya masjid. Masjid yang adakan kuliah ni, kita nak pergi tempat mengaji. Jadi pihak masjid kena perhati molek. Kalau bicara bab makrifah pegangan hak permulaan agama ni, apa maksud dia makrifah? Jangan sesekali campur dengan hak makrifah aulia. Itu bicara kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Hak makrifah aulia ni, belajar ke tak belajar ke, sampai situ dia akan dapatlah makrifah ni. Hak makrifah permulaan agama ni, hak ni kita wajib belajar, mengetahui dan berpegang. Ni hak wajib atas kita. Hak makrifah aulia tu, hak tu Tuhan kurnia. Ada Tuhan kurnia hak tu. Hak tu tak ngaji hak tu. Ada ni. Orang duk mengaji hak makrifah aulia ni cuma nak tahu pekat ni jalan di gini, kedudukan di gini. Tapi kalau orang tu tak mengaji hak makrifah aulia ni, tapi dia orang yang soleh, amal dia wajib sunat, itu atas sunat Allah lah lama mana pun. Sampai makrifah tu dia siapalah. Hak tu tak boleh nak capai dengan belajar. Hak makrifah permulaan agama ni, hak ni wajib kita belajar. Kena faham, kena mengetahui serta berpegang. Hak ni yang kita nak Tapi kalau dicampur dengan makrifah aulia tu jadi punah. Ni saya sebut berulang kali dah tempat kita, terutama sekali masa bercara bab qada qadar. Dia dalam makrifah ni, dia kalau capaduk dia akan pergi kepada rasak bab qada dan qadar. Kan kita beriman segala-gala qada dan qadar Allah. Kan gitu. Allah yang menentukan segala-gala, Allah yang melakukan segala-gala. Apa makna Allah melakukan segala-gala? Gerak diam kita perbuatan Allah.
Nampak dengar hidup kita perbuatan Allah. Duduk bangun kita perbuatan Allah. Itu pegangan. Tapi di ingatan hati, siapa yang bergerak, siapa yang diam, siapa yang melihat, siapa yang mendengar, siapa yang bangun duduk, kita apa tak ada, kita Allah Taala belaka. Kan Allah belaka yang buat, kan bukan kita. Jadi kita ni masih lagi kita tidak makrifah, tidak mentauhidkan Allah, mensyirikkan Allah. Sebab apa? Sebab kita yang gerak diam, hakikinya gerak diam tu bukan kita, Allah buat. Ni syirik ni. Ni apa? Disalah capu. Kita cerita ni jazam di hati, sekalian qada dan qadar. Tapi ingatan di hati, rasa di hati, mari di hati tak ada kita belaka. Itu orang awam tak ada salah sikit abuk pun. Ada ni. Jadi kadang-kadang kita pun pelik juga kepada orang yang tak ada telinga tu lah. Tak ada telinga tu. Kena hilang kita. Hilang keakuan. Tak ada aku. Aku ke kamu ke tak ada. Hak di aku ni qada qadar. Hak di kamu tu qada qadar. Aku tak ada, kamu tak ada. Lepas tu orang hak tukang dengar tu dia mikir kan ni. Dia mikir nak tukang dengar. Ya. Hak tukang cakap tu kita nak tanya, takut dia marah. Hak tukang cakap dia tanya, ustaz nak tanya sikit lah. Sebenarnya yang mengajar tu siapa? Saya yang mengajar. Ada juga saya. Boleh lalu lah. Kena. Dan hak tukang dengar tu lah. Kena hilang keakuan. Tak ada aku, tak ada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tak ada. Nak buat guna hak tu maqam fana, Tuhan yang lenyapkan. Tapi hak tukang turuk pun memang kita kata kok memang jahil sangat. Tukang turuk, tukang ajar tu jahil dah, salah. Hak tukang turuk tu. Ini FB banyak lah. Sebab apa? Sebab kita ni selagi ada aku, syirik dah. Sebab aku tak ada, Tuhan belaka, kau tak ada. Tak ada aku. Itu hakiki. Sampai maqam tu, duduk situlah basirah dia. Bukan di mulut, di basirah. Ada pimpin cakap tu syariat pun tak ada tu. Tu siapa ke sahaja aku sembahyang. Syirik. Mana saja aku sembahyang? Tak ada aku sembahyangnya. Tuhan. Tuhan belaka buat, bukan aku. Ni kita boleh berdiri sembahyang, angkat tangan takbir sembahyang, sebut Allahu Akbar dalam sembahyang. Mari mana? Aku lagi. Tak ada aku. Tuhan. Sahaja aku sembahyang. Syirik sebut aku. Makna kalau kita kata Allah salah terang-terang, tapi makna jahil sangatlah, kena tipu dia orang kalau gitu. Niat saja aku sembahyang, syirik. Habis cakap saya nak balik dah. Balik tu saya. Tak apa pula deh. Saya sembahyang je tak boleh. Saya nak balik boleh. Tu mana? Tu kata jahil sangat. Pening sangat. Balah dalam sembahyang tu kan, wajjahtu wajhiya lillazi. Apa dia? Bukan aku. Aku hadap diri aku. Bukan aku tu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguh sembahyang aku. Sembahyang aku ni. Bukan aku. Ibadah aku, hidup aku, mati aku belaka tu kan. Itu doa iftitah yang dibaca oleh Nabi SAW. Aku belaka tu kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akadika ni kami yang sembah. Syirik. Kan pening tu. Ni apa ni? Dia salah campur dengan hak maqam hakiki. Maqam hakiki makrifah khasah, tauhid khas, hak iman yang kamil, itu iman yang kamil. Itu tauhid yang sempurna. Iman yang sempurna. Tauhid iman para aulia, para sahabat. Situ kurnia Allah Subhanahu wa taala. Kita duk tahap makrifah kita sah, iman kita sah, tauhid kita sah. Tu pekat kita. Sah situ pergi kepada ibadah zahir batin, wajib sunat tu hak kita. Hak dalam hak basirah kurniaan Allah Subhanahu wa taala.
Kadang-kadang selagi ada aku, iblis ya. Syaitan lalu dihubung. Selagi ada, dipanggil apa? Keakuan. Aku ni ada ni. Iblis. Jadi punah kita. Jadi macam iblis. Kenapa iblis punah? Sebab iblis ni ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, itulah. Aku ni engkau jadikan daripada api. Ada aku tu buat jadi sesat. Sebab ada aku. Alah, ada Quran, aku belaka. Perkataan Nabi Ibrahim pun aku juga. Inni wajjahtu. Bukan Nabi Ibrahim tu kan? Aku juga. Tak ada aku dalam Al-Quran. Qul a'udzu birabbin nas. A'udzu bukan aku. Ma'budu apa? La a'budu ma ta'budun tu. Tidak aku menyembah. Bukan aku tu. Aku jadi iblis lalu dah. Kata pelik kata. Yang duk cakap aku hari-hari tu dah ada iblis pula. Ni semua hak karut belaka ni. Nak hilang. Selagi merasai aku, saya lah. Selagi merasai aku yang buat ibadah, saya buat ibadah, belajar ni pun saya, semayang ni pun saya. Rasa tak belajar ni saya? Ke belajar orang lain berasa? Semayang pun saya, aku. Tapi kita cerita saya tak jadi, kena sebut aku jadi tau. Jadi belajar pun aku, semayang pun aku, ngaji Quran pun aku. Maka kita akan sentiasa bersifat dengan ujub. Sebab apa? Sebab masa lagi ada aku, maka adalah ujub tu. Dia kata nak hilang ujub ni, kena hilang aku. Kena hilang aku tu makrifah aulia tu. Kena buat, tidak kena buat. Buat kat mana? Dia suruh berzikir dengan dia. Tu dia nak. Masa ikut dia. Syariat dah mana hala. Ni perakak orang panggil. Yelah, selagi kita yang belajar ni aku, yang buat ibadat ni aku, buat ibadat wajib sunat pun aku, ujub lah. Ujub mana ni? Perasan, merasakan bahawa kita ni baik. Kita rasa mana? Ni kita tengah duk congok dengar ni, rasa mana? Rasa baik tak? Nak tanyalah. Kita duk congok dengar ni rasa mana? Sekarang ni yang pertama dia tanya-tanya ni, jangan jawab bibir kurang. Kalau orang jenis nak katok kita, dia katok lah. Tapi saya tanya betul ni, bukan tanya nak katok ni. Sekarang ni yang belajar siapa? Saya lah belajar. Lepas tu bila saya yang belajar ni kewajipan. Lepas tu rasa benda ni, rasa baik tak kita yang tunaikan kewajipan belajar? Rasa kan? Rasa baik tak? Bilang besar tak? Kita bilang besar tak diri kita ni yang sedang belajar? Bilang besar tak? Bilang baik tak? Bilang besar tak? Bilang baik ke tak? Belajar ni ke bilang jahat? Nak tanya ni ke? Jadi jangan pengong itu. Dah. Sekarang ni tengah belajar ni, hati kita bilang diri kita tengah belajar ni baik tak? Baik. Baik ya? Belajar lagi, semayang lagi, berjemaah lagi, ibadat wajib sunat lagi, rasa mana? Rasa baik. Rasa baik itulah ujub. Baik kata kok mana pula? Ni orang panggil dia fardhu ain hak tasawuf tu tak lepas. Dia ujub ni bukan bilang baik tu semata-mata. Nak jadi ujub ni, kita bilang diri kita baik, serta kita tak takut pun Tuhan hilangkan, tarik balik kebaikan hak diri kita, serta kita lupa bahawa kesemua ni adalah pemberian taufik hidayah Allah. Itu apa panggil ujub. Dah kita lupa ke? Kita lupa ke yang kita boleh duk ngaji ni taufik hidayah Allah? Lupa? Hak Tuhan belaka, mai dia Tuhan belaka ni, kalau Tuhan ada taufik hidayah nak belajar, tak belajarnya. Bunyi speaker kuat mana pun di masjid, kalau Tuhan tak beri taufik hidayah, boleh belajar, boleh berjemaah, tak herannya. Hak mari berjemaah pun kadang-kadang masa belajar dia lari je. Mana apa ni? Kita tak lupa bahawa kebaikan yang kita lakukan dengan belajar agama ni
datang daripada taufik hidayah Allah. Dan bila-bila masa Allah boleh tarik balik taufik hidayah ni. Jadi jemu nak belajar, jadi malah nak belajar ke, jadi macam-macam. Bila masa Tuhan boleh tarik. Kalau kita duduk tangga tu tak ingat ujung. Jadi bunyi kata kita merasakan kita baik ujung. Nak hilang rasa diri tu, tak boleh hilang. Satu lagi pula, bila kita rasa kita yang melakukan kebaikan, kita memandang orang lain yang tidak melakukan kebaikan, ni akan mari pula ni, baik aku daripada dia. Sebab apa sini? Sebab ada aku di kita dan ada kamu di kita. Hak maqam fana, aku tak ada, kamu tak ada, baik buruk daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu ya. Ni tak boleh laku ni. Laku hak ni boleh jadi kafir zindik. Hakikinya baik buruk memang pegangan kita tetap dah baik buruk daripada Allah. Tapi sampai maqam hakiki lenyap ikhtiar usaha yang ada hanyalah Allah. Baik ke buruk ke sama je bagi mereka. Sebab apa? Kau tak kodah Tuhan belaka. Tapi ingat baik ni, salah letak, punah kan. Sebab tu kita baca dalam doa kunut, falakal hamdu ala ma qadai. Kita baca tak gitu? Falakal hamdu ala ma qadai. Bagi engkau jua ya Allah kepujian atas barang yang kau qadakan. Bagi engkau jua ya Allah kebaikan atas barang yang kau qadakan. Kepujian bagi engkau jua atas perkara yang engkau qadakan. Hak Tuhan qadak ni termasuk hak jahat. Falakal hamdu juga. Di ma qadai, barang yang kau qadakkan ni baik khairihi, jahat syarihi, bukan? Lepas tu ma qadai berarti termasuk perkara jahat. Falakal hamdu juga. Falakal hamdu lah. Kan itu jahat tu kan. Tilik pada hakiki hak Tuhan belaka. Tu falakal hamdu. Sampai di syariat ikhtiar usaha dia buat jahat, maka kamu yang jahat. Tapi maknanya masih lagi ada kamu. Jadi masih lagi ada aku, masih lagi ada kamu. Itu maqam syariah. Tapi bila masih lagi ada aku dan ada kamu, aku boleh buat baik, kamu tak boleh buat baik. Maka timbullah di hati pula, baik aku daripada mong. Bukan gitu. Tu takabur pula tu. Ke mana? Ya. Kita sama-sama kita. Kita belajar, kawan kita dok tak mau belajar dekat nak nasihat. Kita semayang, kawan kita tak semayang, tak cakap nak nasihat. Kalau kau puang pula, kita tutup aurah, kawan kita tak mau tutup aurah, tak cakap nak nasihat. Di situ yang belajar saya, aku. Yang semayang aku, yang tutup aurah aku. Yang tak belajar kamu. Yang tak semayang kamu. Yang dedah aurah kamu. Aku ada, kamu ada. Maka timbullah baik aku daripada kamu. Timbul tak gitu? Timbul gitu sebab masih lagi ada aku dan kamu, takabur. Itu dipanggil takabur. Tetapi ada lintasan di hati seumpama tu, itu dipanggil ittirar, benda yang terlintas, syarat tak ambil salah. Yang syarat ambil salahnya kita jadikan takabur tadi sifat hati kita ikhtiari. Barulah syarat ambil salah dosa besar. Lintas samari syarat ambil salah memang lintas samari. Kita orang Islam tengok orang kafir, mana baik kita daripada orang kafir? Memang baik kita daripada orang kafir. Hakikinya Islam ke kafir kok Tuhan belaka. Tak ada. Tu tengok orang hok, yelah macam-macam orang. Biasa hok tepi-tepi jalan tu lah, hok main dadah ke apa semua kan. Yang tu biasa tengok kan hok jenis khoya tu, khoya macam-macam nak minta duit apa kan. Hok jenis hok dadah lah kita kata. Kita alhamdulillah Tuhan lindungi daripada kita dan keluarga kita. Dia tu ada tu kamu tu. Kamu ni tak pakar ni main dadah. Kamu ni tengok hidup. Jadi mana? Mayat hidup. Mayat hidup panggil dah. Jadi macam mayat hidup.
Kamu ni macam mayat hidup. Ada aku, ada kamu. Mari tak di hati kita. Baik kita daripada dia. Ada tak timbul? Nak tanya, ada tak timbul? Jumpa dengan orang sukma, ada tak timbul? Baik kita daripada dia. Kerana tu takabur. Kalau lintasan syarat tak biasa, tu kena ngaji molek. Lintasan tu tak boleh lari selagi ada aku, selagi ada kamu dalam hati kita, takkan lari lintasan tu. Nak hilang lintasan tu, maqam aulia, itu kurniaan, tak boleh nak buat tu. Tu dia kata nak hilang aku barulah selamat. Tu maqam aulia, selamatlah. Betul lah tu. Tapi bukan diwajibkan pada itu, tu kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Ada ni. Tapi tu kena mengaji molek lah ilmu-ilmu bab ketaatan batin, maksiat batin. Sebab apa? Sebab godaan ujub yang sebenar sampai ke mati. Godaan takabur sampai ke mati. Ni maksiat batin ni sampai ke mati. Maksiat zahir ni terkadang kerana umur ke, kerana kesihatan ke, boleh terhenti. Orang joli bila tua tak joli dah dia. Apabila kesihatan dia tak ada, dah sakit dah, hilang joli dia. Maksiat zahir boleh hilang. Maksiat batin, tua ke, sakit ke, takkan hilang. Hak tu kena belajar molek, nak kenal mana kau sifat kepujian, mana kau sifat yang dicela pada syarak ni fardu ain. Boleh hilang tak sifat kecelaan, wujud takabur? Tak boleh hilang. Sebab apa? Sebab selagi ada aku di hati, ada kamu di hati, takkan hilang. Faham tak ni? Macam nak hilang? Tu kurniaan Allah tak sudah tu bang lah. Nak hilang ni lah, sudah masuk ngatik dengan dia tu. Syariat pun tak ada, apa pun tak ada. Ni saya sebut ulang-ulang ni. Sebab macam sebut semula lah, dalam audio ada, dalam TV ada, majlis surah pun ada. Sebab itulah kita, orang nak ngaji satu hal. Orang nak ngaji macam saya sebut tadi lah, dia kena pergi masjid. Masjid yang nak atur kuliah tu kena mak molek, kena perhati molek. Nak ajar apa? Nak ajar tauhid. Okey, tauhid. Kita sebut tauhid ni tauhid syariat lah, tauhid fardu ain lah. Dia pun ajar mestilah menjiwai. Dia nak campur dengan hak makrifah, hak kurnia Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid kita kat mana? Mesti mengetahui dan berpegang di akidah sekalian qada dan qadar. Cukup. Di sini dah. Diingatan tak mari. Nak mari orang ingatan sebab apa? Sebab kita ni hati kotor. Dosa banyak. Dosa zahir, dosa batin, dosa diri, dosa keluarga yang kita tidak tunaikan tanggungjawab. Orang yang peseng nak pergi lopak ni, penyucian rohani ni, dia pergi ambil zikir apa semua ni, fardu ain tauhid tak selesai, fardu ain fiqh tak selesai, fardu ain tasawuf tak ngaji. Cerita bab taubah, qada semayang, qada puasa tak pernah pun. Ni bukan belaka. Tapi cerita tinggi. Itu cerita hadiri. Dosa diri pun tak lepas. Lepas tu anak bini macam mana? Agama anak bini macam mana? Tapi orang gini ni, diri syariat diri pun tak lepas, anak bini pun tak lepas, makam tinggi. Kata mari manalah peseng ni. Yelah kadang-kadang cerita bab tasawuf, cerita bab penyucian rohani, nak menghilangkan kasih dunia di hati, nak menghilangkan kecintaan dunia di hati. Anak-anak sekolah dunia belaka, nak atau ngaji macam pondok tak berani sebab tak ada CJ. Dunia juga. Nak belajar agama boleh, nak belajar agama di sekolah ada CJ boleh kerja. Kalau belajar agama di pondok tak ada CJ, nak makan ke apa? Dah ni kata penyucian rohani. Ni biasa jumpa biasa ni. Anak dunia belaka, tinggi dunia. Kita tak ada masalah tinggi dunia tu. Tapi dengan cerita tu, kita ni buang dunia di hati, dia buat amal dia seorang je. Lepas anak bini macam mana? Tak ada heran. Tapi makam tinggi tu masalahnya. Hak tu kan dengar pun pesen tu, hak tu kan ngajar pun pesen tu. Dunia. Sebab apa hati kita takut? Nak atau anak pondok, nak makan gapa? Sebab apa hati kita takut? Sebab iman kita lemah. Ke kita tidak beriman rezeki itu daripada Allah?
Kita beriman rezeki daripada Allah. Ke mana kita beriman? Kita beriman, kita beraktikad rezeki tu datang daripada CJ, datang daripada kerajaan. Iktikad kita gitu ke? Dah, iktikad kita rezeki daripada Allah. Dan rezeki daripada Allah, kenapa takut? Hak mengaji pondok tak ada CJ je. Hak tak boleh kerja kat yang kenapa takut? Takut. Takut tu ni dalam ni iman lemah. Tu je. Bukan orang tak ada iman, tapi iman lemah ni tak comel lah, sebab iman ni nombor satu. Lemah iman, sebut kata lemah, takut rebah bila-bila masa. Iman tak kuat, sebut kata tak kuat, takut rebah bila-bila masa. Tapi nak cerita ada dah akidah kita ni, sekaliannya qada qadar, rezeki daripada tetap dah sini. Tapi nak ceritanya iman lemah, tapi makam tinggi. Mana? Dia memang banyak jenis hak bawakan kena hilang tak ada. Biar hilang rasa kuasa diri. Memang kita rasa kita yang kuasa. Kuasa mana apa, bukan kuasa pakar. Ni gerak diam ni kuasa kita. Bangun duduk ni kuasa kita. Mana ni? Gagah-gagah tu lah. Nak hilang tak boleh hilang waktu. Ni macam-macam dalam teori apa semua ni. Kena hilang wujud diri. Kena hilang kuasa diri. Kan kita berpegang Allah yang maha kuasa, tak ada kuasa diri. Memang kita berpegang Allah maha kuasa, tapi kita rasa tak kita ada gagah. Kita rasa tak ada salah pun. Tapi kita hilang tak kuasa diri. Kuasa diri kita boleh berbekas ke tak? Bukan kuasa diri kita boleh berbekas ke tak, kuasa diri itu pun tidak boleh menggerakkan diam kita. Gerak diam kita kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tak hilang. Gerak diam tu kuasa aku lah, sebab aku gagah, sebab aku ada tenaga. Tapi adakah gagah tenaga kita boleh berkah? Tak. Tapi kenapa kita rasa gagah kita? Itu makrifah orang awam, tak ada salahnya. Nak hilang tu. Tak ada kuasa diri. Kena perhati molek tu. Itu dicampur dengan hak makrifah khasah dan kita haqiqah. Jadi kita hak ngaji kitab Faridah ni ambil molek. Hak makrifah dan kitab Faridah ni i'tiqad yang putus. Dia dah padang di sini. I'tiqad yang putus kejap di akidah kita, sekalian qada qadar. Makhluk tak berkah sama sekali. Cukup di sini. Tapi rasa di hati aku belaka. Aku tu makhluk tak berkah. Dak, aku belaka. Tu panggil apa dia? Makrifah orang awam, tak ada apa-apa pun. Nak hilang ni, itu kurnia Allah Subhanahu Wa Taala. Nak hilang memiliki, tak boleh hilang. Tapi pemilik hakiki siapa? Pemilik hakiki siapa? Lillahi ma fis samawati wal ard. Lillah, hak Tuhan belaka, tak ada hak kitanya. Tapi hak tu, hak aku, hak ni, hak aku, hak ni, hak aku, hak ni, hak aku. Mana apa? Masih lagi merasai kita memiliki hak kita. Sebab tu kita kedekut. Ke mana? Kenapa kita kedekut? Sebab duit aku. Tidak kedekut. Macam mana tu? Nak hilang duit aku. Barulah apabila ada di rumah habis kita sebab apa? Hak Allah. Kau nak kamu? Kena hilanglah milik aku tu. Barulah kutip derma boleh banyak. Contoh mana? Contoh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu lah. Habislah. Sebab apa? Sebab semua milik Allah. Kita duk rasa milik aku, lepas tu sayang. Lepas tu nak hilang, tak boleh hilang waktu. Tetap dah milik aku belaka tu. Duit aku. Harta benda aku, tak ada salah. Tapi kuat tak kuat dalam tu lah. Bila kuat sangat, jadi sayang lah. Sayang tak sayang, jangan sampai ke hak wajib pun sayang juga. Baru dicela pada syarak. Bila milik aku, maka timbul kedekut, bakhil. Bakhil mana dicela pada syarak? Bakhil kepada perkara yang wajib. Tu bakhil dicela pada syarak. Kalau bakhil pada perkara sunat, masa korban kita tak ambil korban. Sebab apa? Sayanglah tu. Sayang tau. Kalau tanya derma, RM1, duit RM10 ada. Sebab apa? Sayang tu. Tapi waktu bakhil daripada sunat, waktu rugi. Tapi belum lagi termasuk bakhil sifat kecelaan yang dicela pada syarak. Tapi nak cerita, kenapa timbul bakhil sunat? Kerana milik aku.
Tapi milik aku ni memanglah selama-lamanya gitulah, kitanya tak ada salah pun. Tapi milik aku di hati, kalaulah syarak kata kena buat keluar, kena buat keluar. Tak boleh. Zakat milik aku juga. Kita meniaga pening kepala seorang. Orang bertani penak seorang. Milik akulah hasil perniagaan. Milik akulah hasil tanaman. Ada zakat. Tu kau ke mana pun kena buat keluar. Sebab apa? Sebab tu wajib. Jaga tu je lah. Kalau sunat disayang, tak dicela tapi rugi. Apa? Ni dalam hati kita ni banyak aku, banyak milik aku, banyak dunia. Ni pada ni, itu peringkat awam dia panggil. Tu kena balik pada ilmu fardhu ain belaka tu. Sebab sifat kecelaan, kasih akan dunia tu sifat kecelaan. Hubbud dunia, kasih akan dunia. Kasih. Kita kasih tak akan dunia? Kasih tak anak bini? Anak bini tu dunia lah, kasih ke tak? Kasih. Hak mana dicela pada syarak? Kenapa timbul kasih pada dunia? Sebab dunia duduk di hati. Salah duduk di hati? Tak salah. Sebab kita orang tak boleh nak lari. Kasih setengah mana dicela pada syarak? Atau balik pada ilmu fardhu ain, tasawuf. Tapi biasa orang cita-cita hak tinggi ni nak hilangkan rasa milik, tak ada dunia di hati, cakap je. Tapi dunia penuh di hati. Jadi waktu semua cerita makrifah hak tinggi belah kita. Makrifah dia panggil makrifah khasah. Kita duk ngaji nak wisah makrifah permulaan agama, nak wisah iman, nak wisah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni i'tiqad yang putus, yang mengenai yang sebenar, menepati akidah Ahlussunnah wal Jamaah, serta berdalil. Yang kita nak. Ada ni hak permulaan agama. Jadi kalau orang mari masjid kita nak ajar tauhid, dia baca tauhid pergi ke mana? Pergi pada pegangan. Itu okey tu. Pergi kepada ni kena mari di hati. Tu bukan. Mana ni? Ni biasa mari daripada dicampur antara ilmu tauhid syariat dengan ilmu tauhid haqiqah. Campur tu punah. Sebab tu dia banyak kitab-kitab haqiqah yang memang tidak dibenarkan. Lepas tu kita buka dalam kitab Bidayatul Hidayah, karangan Syekh Muhammad Zain, kitab Tauhid sifat 20, muka surat 32, dia ada nota kaki di luar. Kitab Bidayatul Hidayah dalam dia ada nota kaki di luar. Nota kaki tu hak Syekh Ahmad Faridah kita ni. Syekh Ahmad Faridah kita dalam kitab Bidayatul Hidayah, dia ada nota kaki di luar. Maknanya pada masa dulu orang pergi baca kitab-kitab haqiqah, kitab martabat 7 contohnya, dalam keadaan sesak menyesatkan, dalam keadaan orang yang belajar tu ilmu furudul ain pun tak selesai. Dia kata gitu. Belajar kitab-kitab haqiqah, ilmu fardhu ain pun tak ngaji. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, muka 32, di nota kaki di luar. Hak Syekh Ahmad Faridah ni. Kitab Bidayatul Hidayah hak Syekh Muhammad Zain. Guru kepada Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, guru kepada Syekh Daud Al-Fatani, tu hak kitab lama. Nota kaki di luar tu Syekh Ahmad Al-Fatani, tuan Faridah ni. Dia kata masa tu ada orang baca kitab-kitab haqiqah, sesak menyesatkan, diajar pula kepada mereka-mereka yang furudul ain, ilmu fardhu ain pun tak ngaji. Ni banyak masa kita learning. Akhirnya dia campur aduk antara pegangan dengan hak hakiki, hak makam hakikat. Itu kurniaan daripada Allah. Itu dipanggil makrifah khasah, makrifah zauq dengan syuhud wujdan. Itu bicara aulia. Ada ni. Lepas tu dalam kitab-kitab hakikah seumpama hikam adurun nafi, selagi merasai ada pilihan diri, ada perbuatan diri, ada tadbir diri. Kita ada, kita yang memilih, kita yang melakukan, kita yang mentadbir. Rasa tak ada? Rasa ada. Belum lagi mentauhidkan Allah, belum lagi makrifatullah. Tauhid mana? Tauhid aulia, mana kita bukan wali, pelik. Belum lagi makrifatullah, mana belum makrifah khasah, makrifah aulia, mana kita masih lagi maqam awam. Tak ada salah apa-apa. Dah sampai maqam tu, tak ada pilihan diri, tak ada usaha diri, tak ada tadbir diri. Sebab apa? Fana, lenyap, di basrah tidak ada, melainkan hanya ada yang hakiki, Allah Subhanahu wa taala. Iza ja'al haq wa zahaqal batil.
Datang Allah Ta'ala, hilang hak batil palsu makhluk tu, tidak ada. Mereka hanya ada Allah. Itu maqam fana, maqam wahdatul af'al, maqam awliya. Ni bila salah bawakan, tengok. Selagi merasai ada pilihan, selagi merasai ada perbuatan, selagi merasai ada tadbir, belum lagi mentauhidkan Allah. Kita kena hilang. Tak ada pilihan, tak ada perbuatan. Mu Tuhan. Tu Jabariyah. Sebab kita makam i'tiqad. Kan tak ni? Hak tadi tu makam fana, Tuhan yang lenyapkan. Tiba-tiba dia tidak sampai makam fana, dia nak hilang. Tak ada. Dia buang di akidah dia pilihan dan perbuatan diri, buang di akidah Jabariyah. Kan tak ni? Kita akidah ahli sunnah, wajib kita berpegang, kita ada pilihan. Wajib kita berpegang, kita ada perbuatan. Itu ahli sunnah wal jamaah. Tak ada Tuhan Melaka, tak ada pilihan. Di pegangan, hilang di pegangan pilihan diri, hilang di pegangan perbuatan diri, Jabariyah. Ini panggil tunduk di Jabariyah ni. Ambil daripada salah pengajian, kitab-kitab haqiqah. Dan kadang syariat tidak mantap, ilmu tauhidnya tidak mantap. Bukan kitab haqiqah tu salah, bawakan tu salah. Lepas tu kata kena beringat semua ni. Sebab benda ni di Terengganu kita pun agak meluah. Baca kitab tauhid sifat 20. Baca kitab tauhid sifat 20. Tapi siapa masa hura pergi pada tauhid zauq, tauhid syuhud. Tidak cerita hak kita hak nak cerita pegangan ni. Lepas tu kata orang ngaji kena perhati molek, tapi orang ngaji ni tumpang di masjid, orang masjid lah paling besar tanggungjawab. Jangan setakat boleh dengar tu, tak apa dah. Sebab apa? Sebab kuliah maghrib di tempat kita sudah penuh. Kena perhati molek, besar tanggungjawab. Kalau kita susung kuliah yang sebenar, besar pahala kita berpanjangan pihak masjid. Kalau kita bawa orang salah dan kita pun biarkan, besarlah dosa kita yang berpanjangan. Ingat baik, orang masjid kena ni, kena apa? Apa panggil apa sekarang ni? Kena perhati semua tu ke apa? Pihak masjid kena alert apa? Apa dia? Alert. Waspada ni bunyi putih sikit. Tu waspada. Bukan panggil alert. Dia kena alert sikit. Pada. Kena ji. Kena alert sikit. Betul tak sebut kan? Betul. Kena apa? Kena ambil tahu semua, ambil tahu. Terutama sekali ilmu akidah. Sebab saya sebut dah minggu lepas, sampai ke peringkat ada pondok bukan di Malaysia yang tidak membenarkan langsung mengajar ilmu-ilmu hakikat. Sebab apa? Sebab bau pada campur aduk. Malah sebenarnya itu salah orang bau, bukan salah ilmu tu sendiri. Tapi dia salah ni sangat jelas. Kalau kita faham molek kitab Faridatul Faraid ni, makrifah apa makna, insya-Allah kita tak akan salah. Kita dengar bawakan tauhid apa gini. Ni kita ni kipah ni. Ni ada orang ngajar gitu. Ni kipah bergerak ni. Ni kita rasa macam mana di hati. Yang menggerakkan kipah ni elektrik ke Allah? Lepas tu bila kipah kena tubuh kita sejuk. Yang sejuk kita ni kipah ke Allah? Kalau tanya kau, mari daripada elektrik, cuba elektrik ni jetak mari tau. Boleh gerak dari kipah tak gerak. Kalau ni putus apa ni, karang tu kuasa elektrik putus, tak gerak. Bila kipah tak gerak, rasa sejuk ke? Tak sebab sejuk kipah. Di hati rasa macam mana selama duduk dengar sejuk sedap duduk rasa mana? Mari mana sejuk mari daripada kipah gerak mari mana ni? Mari daripada Allah ke mari daripada elektrik kipah boleh gerak mari duduk tanya gitu. Pengah orang ngaji. Selagi kita merasai bahawa kipah gerak ni elektrik yang buat, sejuk kita kipah yang buat, ni tak ada tauhid belaka, tak ada tauhid, syirik. Ya begitu. Kita dengar itu boleh faham lah, bukan ni. Memanglah perasaan di hati kita cerah ni elektrik. Bila cerah lampu, maka kita boleh tengok kitab. Boleh tengok kitab sebab apa? Sebab ada cahaya lampu. Sebab kita ada cermin mata, kita boleh nampaklah kitab. Walau hakikinya cerah bukan elektrik yang buat, Allah. Nampak kitab bukan elektrik, lampu yang buat, Allah. Bukan sampai mata yang buat, Allah. Itu pegangan qada Tuhan belaka. Tu.
Tapi ingatan ni orang awam tak ada salah pun. Kan kita kodok-kodar kan. Elektrik makhluk tak ada bekas. Kipas makhluk tak ada bekas. Sejuk masa kena kipas tu kodok-kodar bukan kipas. Samalah dengan terang lampu. Allah bukan elektrik. Terang lampu kita nampak. Allah kodok-kodar bukan lampu, bukan cermin mata, bukan kita pegang kan sekalian kodok-kodar kan. Makhluk tak ada bekas kan. Kita pegang yang. Tapi diingatan, dirasa hati, makhluk belaka. Tu dia kata syirik tu. Tapi orang kampung ni perasan salah. Dia tak panggil dah lah. Bukan gitu. Kita cerita bab pegangan. Bab perasaan hati itu bergantung kepada kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Tu nak pergi pada ketinggian hati, itu pergi kepada amal ibadah yang sempurna zahir dan batin. Wajib sunat tu kurnia Allah Subhanahu sampai maqam. Pada ni. Jadi makna kita hak makrifah pegangan. Tu je. Ada ni. Tapi apabila kita ni lalai akan Allah, maka banyaklah maksiat yang kita lakukan. Berpuja dia kita lalai lah. Kita berpegang Allah mengetahui. Kita berpegang Allah melihat. Tapi kenapa kita buat maksiat? Kenapa tu buat maksiat? Depan orang kita okey. Tak ada orang, kenapa kita buat maksiat? Kita berpegang dah Allah mengetahui, Allah melihat. Kita berpegang. Tapi kenapa buat maksiat? Kerana kita lupa akan Allah. Bukan tak ada di pegangan. Lupa di bahasa sebab kita orang awam, banyak dosa. Sebab tu kita mudah dipengaruhi oleh syaitan. Kenapa kita zahir boleh taat, batin tak boleh taat? Kenapa? Sebab batin orang tak nampak. Dah kita pegang, dah Allah mengetahui apa yang batin kita. Allah melihat apa yang di batin kita. Berpegang ke tak? Kita berpegang. Dah berpegang. Kenapa masa lagi maksiat batin? Sebab kita lupa akan Allah mengetahui, Allah melihat. Lupa. Tapi bukan tak ada di pegangan. Orang lupa, orang yang mudah dipengaruhi syaitan macam kita ni semua lah. Ada ni. Bukan kata kita lupa akan Allah ni molek, bukan. Tapi itu hakiki kedudukan orang awam, sentiasa dalam dosa, maka kita sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada maksiat zahir dan batin. Kenapa jadi maksiat zahir dan batin? Kerana kita banyak lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala, mudah diperdaya oleh syaitan. Itu kita faham lah tu kedudukan situ. Tapi di pegangan hilang tak hilang. Allah mengetahui, Allah melihat, tu di pegangan. Mana kita faham situlah. Pegangan kita tetap, tapi hati kita lalai. Itu bukan masalah pegangan, itu masalah kedudukan basirah mata hati masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya saya ni masih lagi tekan hak berkaitan dengan hak makrifah, permulaan agama, pegangan yang putus yang mengenai bagi sebenar, berdasarkan kepada dalil, itu makrifah permulaan agama, makrifah ammah, makrifah fardu ain. Jadi hak wajib pada syarak, wajib pada akal, insya-Allah kita akan sambung semula. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.